Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Saudara jemaah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan, inayah dan hidayahnya, maka kita dipertemukan lagi pada malam ini untuk kita sama-sama terus mengikuti pengajian kitab Penawar Bagi Hati, dan insya-Allah kita sampai pada bab yang ke-8, iaitu membicarakan perkara yang tidak kurang pentingnya, iaitu membesarkan diri ataupun sombong. Dalam kitab asal kita ditulis itu membesarkan diri. Dalam syarah kitab Qalbun Salim ditulis itu sombong ataupun takabbur. Saudara jemaah rahmati Allah sekalian, dalam kita beberapa hari lagi ingin menyambut Ramadan Al-Mubarak, perlu kita kena tahu bahawa dalam perkara-perkara yang kita kena ambil tahu berkaitan dengan Ramadan ini, ada dua istilah yang kita semua kena maklum. Pertama, yang dipanggil al-muftirat. Muftirat. Kalau muftirat ini iaitu perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang saya yakin semua orang faham. Ada satu lagi perkara, iaitu yang dipanggil al-mubtilat. Kalau al-muftirat, perkara yang membatalkan puasa. Al-mubtilat, perkara yang membatalkan pahala puasa. Perkara yang membatalkan pahala puasa ini ramai di kalangan kita yang tidak mengambil cakna, yang tidak mengambil berat. Orang cukup jaga hal yang berkaitan menjaga makan minum dalam bulan Ramadan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa kita cukup jaga. Sekitar 12 ke 13 jam kita berpuasa. Saya yakin dan percaya bahawa kita tidak akan makan walaupun kita duduk seorang-seorang kat rumah. Kita tidak akan makan, tak akan minum, walaupun ada air yang begitu sedap, baki daripada sahur tadi. Kita duduk seorang-seorang kat rumah, kita tak akan makan, kerana kita sangat menjaga al-muftirat, menjaga perkara yang membatalkan puasa. Rasa rugi, kerana kalau kita qada puasa Ramadan, saudara jemaah sekalian, walau sesempurna mana pun kita lakukannya di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan, dia tidak akan sama fadilat yang kita dapat semasa kita berada dalam bulan Ramadan. Takkan sama dengan puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, takkan sama. Sebab itulah kita nak sangat puasa
Ramadan ini dapat kita lakukan sebulan penuh. Tetapi kita selalu lupa bahawa dalam kita berpuasa Ramadan ini ada al-mubtilat. Al-mubtilat ni perkara yang membatalkan pahala puasa. Perkara yang membatalkan pahala puasa ini dia ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ada orang yang berpuasa tapi masih lagi melakukan perkara-perkara maksiat yang lain. Contohnya masih lagi mengumpat, masih lagi ada perasaan buruk sangka, masih lagi ada perasaan sifat-sifat mazmumah ni tak hilang, kan? Dalam bulan Ramadan pun kita masih lagi melakukan perkara-perkara maksiat. Yang ini yang kita nak kena jaga sangat-sangat, kena mujahadah untuk kita menjauhinya perkara-perkara mubtilat. Kalau kita lihat pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan puasa, ada dua matan hadis yang hampir serupa. Sama tapi tak serupa. Pertama, kita biasa dengar hadis Nabi, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan rasa iman, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Ada satu lagi hadis Nabi yang hampir serupa. Man qama Ramadan. Tadi man shama. Yang ni man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan, qama berdiri. Jadi siapa yang mendirikan Ramadan, yang menghidupkan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan rasa penuh dengan keimanan dan juga ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ada dua istilah di sini yang sangat penting, iaitu satu shama, satu qama. Shama ini kalau makna dari segi bahasa adalah menahan diri. Ada kaitan tadi dengan mubtilat. Dalam kita nak mendapatkan puasa yang terbaik, kita kena jaga mubtilat. Mubtilat tadi iaitu perkara-perkara yang membawa kepada rosaknya pahala puasa. Untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan puasa, kita banyak kena menahan diri, menahan nafsu. Sama bermakna imsak. Imsak ni makna kita pegang, kita jaga. Bukan mudah ni ya. Orang yang dah biasa komen dalam FB, dalam Instagram ke, dalam apa-apa, apa-apa isu semua dia nak komen. Tak mustahil dalam bulan Ramadan lagi banyak masa. Dalam bulan Ramadan lagi banyak masa lapang untuk aktiviti-aktiviti ni. Memang dia tak makan, tak minum daripada pagi sampai ke nanti waktu buka. Tetapi tangan dia sentiasa bergerak. Ada saja dia komen. Yang tak perlu nak komen pun dia komen. Yang tak ada isu pun jadi isu. Di sini nampak mubtilat. Dia telah terlibat dengan perkara-perkara lara, perkara-perkara yang sia-sia. Kadang komen-komen itu bukanlah membawa dosa, tapi dia membawa kepada perkara sia-sia, lara. Itu yang kita tak nak. Kita tak mau terlibat dalam perkara lara, perkara dosa lagi lah. Sila jemaah rahmati Allah sekalian. Di sini dia ada kaitan antara al-mubtilat, perkara yang merosakkan pahala puasa, dengan shama, menahan diri. Yang ni yang kita nak capai, jemaah rahmati Allah sekalian. Ada orang yang bulan Ramadan masih lagi berterusan bermusuhan. Bermusuhan. Kita lihat antara fadilat
amalan kita pada malam nisfu Sya'ban, akan diampunkan semua dosanya, melainkan antaranya orang yang bermusuhan. Nampak? Orang yang masih terus bermusuhan, maknanya nak masuk bulan dah masuk Sya'ban pun masih bermusuhan, nak memperingatkan kepada kita nak masuk Ramadan ni. Kalau boleh yang mana bermusuhan ini damai-damaikanlah. Damai-damaikanlah. Kerana nak masuk Ramadan dah. Kerana dia bukan sesuatu perkara yang mudah. Ni mubtilat, boleh membawa kepada rosaknya pahala puasa. Antara ahli keluarga, kita selalu memikirkan untuk merapatkan silaturahim ini pada bulan Syawal, kan? Tapi kita tak nampak bahawa permulaannya mesti bermula daripada Ramadan. Mungkin sebelum daripada tu lagi. Kalau kita tengok dalam Syaban pun, sehingga kan orang yang memutuskan silaturahim, orang yang bermusuhan, tak termasuk dalam kategori orang yang diampunkan dosanya dalam bulan Syaban. Mati Allah sekalian. Kita nampak tu. Pentingnya kita menjaga hubungan kekeluargaan. Itu semua adalah perkara-perkara yang sama, kena tahan di marah dan sebagainya, kena didik hati kita untuk hilangkan rasa dan perasaan-perasaan itu. Tetapi kalau kita pergi kepada perkara yang berkaitan dengan qama, menghidupkan Ramadan, kita tidak ada masalah, insya-Allah. Ini dalam bulan Ramadan sebut aja kita nak infak untuk iftar jama'i, berbuka beramai-ramai di masjid. Satu hari peruntukan RM500. Silap-silap seorang aja boleh cover sebulan. Seorang boleh cover sebulan. Hari ini orang kita walaupun dalam keadaan pandemik dan sebagainya, orang kita masih lagi kita nampak Allah berikan rezeki kepadanya. Ni qama Ramadan. Kita nak wujudkan kumpulan-kumpulan tadarus Al-Quran, tak ada masalah. Kita nak buat apa-apa aktiviti yang melibatkan Ramadan, tidak ada masalah. Ini qama, menghidupkan Ramadan. Program 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, tak ada masalah. Jadi dua-dua ini perlu kita faham. Satu tadi istilah al-muftirat dan al-mubtilat. Dia al-muftirat pun nak kena ambil tahu juga. Perkara-perkara yang membatalkan puasa tu pun nak kena ulang balik, nak kena ingat semula, kan? Kena ulang kaji semula. Yang penting al-mubtilat, perkara yang membatalkan pahala puasa ni yang paling kita risau. Pahala puasa kita kurang. Kan di antara satu hadis lain lagi menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang naik ke mimbar, yang saya pernah kongsikan dengan saudara jemaah sekalian. Antara Rasulullah bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh Jibril alaihi salam. Golongan yang bertemu dengan Ramadan, tetapi bila berakhirnya Ramadan tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini akan dimasukkan dalam neraka. Jibril beritahu kepada Rasulullah, macam mana ya Muhammad, boleh? Rasulullah kata amin. Rasulullah bersetuju. Rasulullah bersetuju bahawa golongan yang ni bertemu dengan Ramadan, tetapi bila berakhirnya Ramadan tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'yadzubillah wal a'yadzubillah. Teman-teman sekalian. Dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala bukan kerana dia tak jaga al-muftirat, biasanya tak jaga al-mubtilat. Sama ni tadi. Yang ni kita tak jaga. Bila perkara-perkara yang berbentuk kita kena menahan diri daripada nafsu ammarah dan sebagainya, kita tak berjaya untuk mengawalnya, maka kita kehilanganlah fadilat, pahala puasa. Kita kena ingat bahawa dalam ibadah kita, dalam semua puasa ke solat ke apa saja ibadah kita,
Kita belajar ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun, ada sunat, macam-macam. Satu perkara yang kita nak tahu, yang selalu disebutkan dalam pengajian-pengajian fiqh, syarat sah puasa, syarat sah solat. Syarat-syarat sah ni dia menentukan tentang bagaimana ibadah itu secara fizikal dilakukan. Memastikan bahawa ibadah itu dia mengikut piawaian syarak, kan? Syariah compliance, gitu kan? Macam mana kita berpuasa? Apa yang kita kena jaga? Oh, niatnya kena jaga. Mestilah berniatnya pada malam hari. Ini syarat sah. Nak pastikan bahawa sesuatu ibadah yang kita lakukan tu ikut garis panduan syarak. Itu adalah penilaian sesuatu ibadah mengikut rupa ibadah fizikal. Ibadah itu perlu lulus. Kan? Satu lagi yang kita mungkin jarang kita bincangkan, syarat qabul. Syarat qabul, syarat diterima sesuatu ibadah. Syarat diterima sesuatu ibadah. Ni kita. Puasa kita memanglah kita malam lepas tarawih aja memang baca niat. Pukul 4:30 semua rumah dah terang dah, kita pakai sahur semua. Kita memang mulakan puasa daripada masuk saja subuh, elok-elok maghrib, dan azan maghrib baru kita makan. Dari segi syarat sah, dari segi rupa fizikal puasa memang kita buat, tak ada masalah. Wuduk kita buat macam biasa, solat kita buat macam biasa. Itu syarat sah. Bagaimana dengan syarat qabul? Syarat qabul, yang ni kita ini bila membicarakan soal syarat qabul, dia memang berkait rapat dengan tasawuf. Berkait rapat, sangat-sangat berkait rapat dengan tasawuf. Saudara jemaah rahmati Allah sekalian. Ini sebagai peringatan kepada saya dan kepada semua sidang jemaah sekalian bahawa peningkatan kita dalam ibadah puasa, pertama pengetahuan dari segi hukum hakam, sah, batal, rukun, sunat semua. Yang kedua, peningkatan dari segi amalan tersebut kita lakukan dengan ikhlas, dengan meninggalkan perkara-perkara mazmumah. Yang ini sangat penting. Saudara jemaah rahmati Allah sekalian. Itu sedikit mukaddimah kita. Baik. Kita tengok sombong ataupun membesarkan diri. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah bahawa membesarkan diri itu bila dia melihat dirinya lebih daripada orang lain dari sudut kesempurnaan sifat. Ini kena jaga-jaga. Dan dia melihat orang lain itu lebih hina daripadanya, maka ia sebahagian daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Kalau menurut Imam Haddad mengatakan bahawa dalam syarah ni, antara penyakit-penyakit hati yang berbahaya dan sifatnya yang membinasakan ialah sombong. Sombong yang biasanya hanya disifati oleh para syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menceritakan tentang iblis yang terkutuk. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini semua kita kena tahu, sifat sombong, al-kibriya. Kita kena tahu bahawa iblis ini dia dikatakan bahawa antara hamba Allah yang doanya makbul. Hebat dia ni, iblis ni. Makhluk Allah yang Allah jadikan dia yang dia memang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat taat. Tetapi disebabkan dua sifat, aba wastakbara. Aba wastakbara. Aba ni enggan ikut perintah
Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud itu kena kita nak tahu, sujud itu bukan macam sujud kita menyembah Nabi Adam, bukan. Litahrim, untuk menghormati satu kejadian baru yang Allah jadikan. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam tu bukan sujud menyembah, bukan. Menghormati kejadian baru yang Allah jadikan. Jadi dia enggan. Nah, ini ramai orang enggan untuk melakukan amal ibadah pada hari ini. Enggan akur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa antara makna takwa itu. Pertama sekali, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Kita wajib beramal dengan apa yang Allah turunkan. Suruhan-suruhan Allah ni saja mas sekalian, dia ada yang bersifat ta'abbudi. Saya ulang lagi benda ni. Ada yang bersifat ta'alluli. Ada yang bersifat ta'abbudi, ada yang bersifat ta'alluli. Ni kita nak latih diri kita ni supaya kita sentiasa akur dengan apa yang Allah suruh. Kalau hari ni 11 bulan kita boleh makan minum, tiba-tiba Allah tahan kita sebulan tak boleh makan. Mungkin pada hari ni ada orang persoalkan apa pasal tak boleh makan. Kita kat Malaysia ni makanan banyak semua, tiba-tiba Allah tak bagi makan. Pasal apa? Kita tak boleh persoalkan. Ada ibadah-ibadah yang bersifat namanya ta'abbudiyun. Kita kena akur saja. Kan? Kenapa kita nak kena sahur? Kan ngantuk. Kan? Kenapa nak kena bangun sahur? Kan mengantuk. Kan bagus tidur. Kan kita nak puasa. Kan kita nak pergi kerja pagi tu. Ta'abbudiyun, akur saja. Itu yang Sayyidina Ali mengatakan al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Kita ikut Tapi kalau kita menjadi orang yang takabur, umpama syaitan iblis ni, maka kita akan enggan lah, tak mau buat. Ada orang tak mau puasa bukan ada apa-apa sebab pun, saja tak nak puasa. Nak menunjukkan protes. Sihat walafiat. Tak ada apa pun, tapi rasa bangga dengan tak berpuasa. Ada. Bangga tak puasa. Ini kita kena tengok anak-anak kita, generasi muda kita. Ada yang menganggap bahawa puasa ni suatu beban. Allah dah sampai dah puasa, bulan puasa ni payahlah aku nak makan. Dan itulah ada setengah dalam ceramah-ceramah yang berkaitan dengan ambang Ramadan ni, dia bagi tajuk dia geng plastik hitam. Dia bagi tajuk pun catchy tu, tajuk dia geng plastik hitam. Ada tempat yang memang dah siap sedia dah. Ada dah siap bungkusan, dah siap tempat letak duit. Ada. Dulu kat tempat kita ni, dalam beberapa tahun lepas lah, kat sekitar kita dah, pukul 10.30 pagi dah ada orang jual. Syarat majlis daerah pukul 3 petang baru boleh jual makanan. Tapi pernah dulu, adalah, mungkin siapa yang tahulah, 10.30 pagi dah jual. Kalau 10.30 pagi kalau beli ni, nak beli apa? Untuk apa? Untuk buka puasa ke? Takkan buka puasa beli 10.30 pagi. Mana dia ada apa? Dia panggil apa? Offer and demand. Dia ada penawaran dan permintaan. Kalau orang bisnes dia ada itu kan, dia ada penawaran dan permintaan. Disebabkan ada permintaan, dah tentulah ada penawaran. Kan? Kalau tak ada orang nak, tak adalah dia jual. Ada permintaan tu. Kan? Walaupun harga lebih sikit, tak apa. Macam saya duduk dekat MITC dulu kan, masa Covid dulu. Sebatang rokok RM5. Adalah kutu yang bawa masuk.
ada orang beli. Kan? Sebab ada penawaran dan ada permintaan. Kan? Barang panas. Ini kita benda-benda macam ni lah yang kita nampak macam belum lagi berakhir. Kita nak bawa kesedaran masyarakat kita tentang ibadah puasa ni yang kita hanya jumpa dia dalam bulan Ramadan sahaja. Satu-satunya bulan yang adanya di sana puasa Ramadan. Nama lain tak ada. Jangan kita menjadi umat Rasulullah dan hamba Allah yang enggan. Orang hari ini terlebih pandai sebenarnya jemaah sekalian. Apa sahaja arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dipersoalkan, semuanya akan dipersoalkan. Ini yang paling kita cukup risau. Jangan kita jadi macam syaitan, aba wastakbara, dan rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Ini pun satu benda jangan kita rasa sombong dengan kehebatan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang syaitan boleh masuk dalam kita nak dapatkan infak daripada jemaah untuk menampung iftar dan juga sahur berjemaah. Mungkin ada orang yang rasa sombong, dia boleh support untuk semua iftar sebulan dan juga untuk keseluruhan sahur sebulan. Ni kita risau juga, timbul perasaan sombong. Ni jangan sampai kita macam ni. Jemaah rahmati Allah sekalian. Kemudian kalau dalam kitab kita fabi samathwal mutakabbirin, surah Zumar mengatakan maka seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong, takabur ialah neraka jahanam. Masya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Masyaallah. Ketinggian itu selendangku. Maknanya sifat sombong ni dia adalah sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Al-kibriya ridai, dia selendangku. Maka sesiapa yang mencabut dan merebut daripadaku salah satu daripadanya. Maknanya kalau ada di kalangan manusia ataupun di kalangan hamba Allah, sama ada malaikat ke jin ke manusia ke binatang tumbuh-tumbuhan ke, yang mengambil sikap kibriya ni, sifat Allah, nescaya aku campakkannya ke dalam api neraka jahanam dan aku tidak peduli. Masya-Allah. Allah tidak hiraukan kepada orang yang mengambil sifat Allah ni, kibriya. Jadi kita kena sangat berjaga-jaga, jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang yang sombong. Kibriya itu meninggikan atas yang lain dengan melihat kemuliaan bagi dirinya mengatasi orang lain. Saja rahmati Allah sekalian. Kita ni datang daripada pelbagai latar belakang. Pelbagai latar belakang keluarga, pelbagai latar belakang pendidikan, mungkin ada negeri, tempat dan sebagainya. Jangan kita rasa bahawa kita hebat berbanding orang lain. Disebabkan mungkin taraf pendidikan kita, disebabkan keturunan kita, disebabkan keluarga kita rasa kita hebat berbanding orang lain. Jangan. Allah dah tunjukkan macam-macam contoh dalam sejarah ketamadunan manusia ni, bagaimana Allah angkat mereka yang pada pandangan umumnya kita lihat sangat hina. Antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni keturunan Afrika, kulit hitam, rambut kerinting dan sebagainya. Maknanya dari segi rupa paras tidaklah menarik. Tapi Allah angkat Bilal bin Rabah. Rasulullah dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Bilal belum lagi meninggal dunia, Rasulullah dah dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Itu sebagai satu jaminan dan satu pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bilal bin Rabah.
Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum adalah muazzin kedua di Madinah. Rasulullah dia ada tukang azan, satu Bilal bin Rabah dan satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal itu bukan saja dia sebagai tukang azan, dia adalah penyimpan rahsia Rasulullah. Bilal juga adalah penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat dia. Jadi kita kena ambil pengajaran. Jangan kita rasa hebat. Rasa hebat kerana taraf pendidikan kita, keturunan kita ke ataupun latar belakang keluarga kita yang hebat, menjadikan kita lekehkan orang lain. Jangan. Sebab itu ada satu hadis yang menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu mengikut pada hujung-hujung amal. Apa yang kita lakukan di hujung-hujung usia kita, apa kebaikan yang kita buat, yang ini semua menjadi perkiraan kita. Jangan kita sombong senang jemaah mata Allah sekalian. Baik, itu dia kibria, meninggikan atas orang lain. Kemudian ada satu lagi namanya azmah. Azmah ini keadaan sesuatu pada dirinya yang mulia, sempurna dan terkaya. Cuba kita lihat diri kita dan keluarga kita saudara jemaah sekalian. Mungkin ada orang yang dia Allah takdirkan bahawa kehidupan dia semua alhamdulillah, anak-anaknya berjaya dan sebagainya, tidak ada apa-apa yang Allah kenakan ke atas mereka, menjadikan dia rasa hebat. Ini kita takut. Sebab azmah, rasa azmah ni macam azim, rasa macam agung, dia daripada perkataan azim tu. Sesuatu pada diri kita mulia, sempurna dan terkaya. Ini kita kena ambil iktibar. Melihat, sebab itulah ulama ajar kita, apabila kita melihat perkara yang berkaitan dengan harta, kedudukan, kita kena tengok orang yang bawah kita. Kalau kita tengok orang yang atas kita, kita tak akan rasa cukup. Oh, tak cukup lagi, nak lagi. Tetapi kalau kita melihat dalam hal berkaitan dengan ilmu, kita kena tengok orang yang atas kita. Jangan ilmu kita tengok orang yang bawah kita, kita akan rasa cepat puas hati. Oh, ada orang lebih teruk daripada aku pun ada. Kan? Bila tengok orang teruk daripada aku, tak payahlah nak tambah baik dari segi ilmu dan sebagainya. Kita lihat dari segi ilmu, tengok orang yang lebih hebat daripada kita, maka kita akan sentiasa untuk memperbaiki diri dari segi ilmu. Itu kita kena ambil perhatian saja mata Allah sekalian. Baik. Seterusnya, maka yang pertama itu lebih tinggi daripada yang kedua, kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan, dicontohkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Selendang itu lambang satu kemuliaan. Maka hadis ini membawa maksud kedua-dua sifat ini ketentuan bagi Allah Ta'ala. Tiada patut kedua-duanya melainkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azmah dan kibria ini meninggikan diri ke atas orang lain, keadaan sesuatu yang mulia, ini semua adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Allah ni tidak ada menyerupai sesuatu pun. Maknanya dia hebat. Baik. Sabda Nabi SAW lagi menyebutkan, wala yadkhulul jannah ahadun min qalbihi mithqala habbatin khardalin min kibriya. Allahu akbar. Dan tiada memasuki syurga seseorang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada perasaan membesarkan diri. Besar biji sawi tadi. Sebab itulah dia sebutkan sebagai arya. Kibria ni kan, riak ke, dia masuk dalam kategori itulah syirkul asghar, dia adalah syirik yang kecil. Itu kita kena hati-hati dalam melakukan amal ibadah. Ada perkataan kibria, ada perasaan sombong. Macam mana? Ibadah tapi ada sombong, bermakna syaitan berjaya menyelit masuk dalam diri kita. Masih tak terhindar lagi perkara-perkara mazmumah tu. Baik, itu kalau tuan
Bayan dalam mata Allah sekalian, lihat kalau ada gambar ulama Mesir yang hebat, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia hidup zaman Husni Mubarak. Husni Mubarak pernah. Dia punya kopiah tu kalau kita tengok dia pelik. Kalau kita pakai songkok kan, kita pakai songkok, macam mana kita tengok macam apa? Kita terbalikkan songkok tu kan. Syekh Mutawalli Sya'rawi dia pakai kopiah dia macam tu. Orang tanya dia, Syekh kenapa pakai kopiah macam tu? Nampak macam kita macam kelakar lah. Kita nampak tu macam macam tak pakai tu tak proper lah. Tak betul kita nampak. Tujuan dia untuk mengelakkan daripada rasa hebat dan sebagainya. Ni kaedah orang ulama dahulu jemaah sekalian. Dia tak mahu rasa hebat dan sebagainya. Ada di kalangan para ulama yang pakai pakaian yang sederhana sahaja. Kita lihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidur di bawah pokok dengan baju yang compang-camping. Datangnya rombongan daripada luar negara nak jumpa dengan pemimpin negara, nak jumpa dengan ketua kerajaan. Bila orang bawa dia, kata Umar nampak di bawah pokok dengan pakaian compang-camping, dia kata, ini ketua negara? Adakah ini ketua negara? Orang pun pelik. Ini semua kaedah bagi orang-orang hebat untuk mengawal diri daripada ada perasaan sombong dan sebagainya. Baik. Antara kesan daripada sifat sombong ni tak ada dalam buku kita, tak ada dalam ni. Dalam syarah, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran. Ini kita takut. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah meteri. Allah seal atas hati tiap-tiap orang yang sombong lagi bermaharajarillah. Allah. Janganlah sampai Allah seal hati kita, tak nampak kebenaran, tuan-tuan. Allah. Jangan sampai Allah tak nampakkan kita kebenaran. Kita buat perkara salah ni dalam keadaan tak rasa salah, dan kita rasa kita sentiasa betul saja. Itu yang paling kita takut tu. Kita minta Allah jauhkanlah, janganlah sampai macam ni kan. Biarlah, maknanya Allah jentik hati kita. Kita akan ada sedikit sebanyak kesilapan yang kita lakukan, Allah jentik hati kita. Kalau datangkan sedikit ujian, maka kita pun rasa kita kena berbalik semula kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan macam itulah yang kita nak. Yang kedua, mudah terpesong daripada memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada alasan yang benar daripada memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Masya-Allah. Orang yang sombong ni Allah akan dindingkan dia daripada melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa saja yang berlaku di sekeliling kita itu menunjukkan kebesaran Allah. Kita kena tahu. Satu makhluk yang berdesir kita lihat binatang, kita tengok kucing ke, nampak ayam ke dan sebagainya, kita mesti kaitkan dengan Allah Ta'ala, nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mesti kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok. Yang ada bela kambing, kita tengok anak kambing baru keluar dalam beberapa ketika dah boleh jalan dah. Kan? Bayi manusia kalau keluar berapa lama baru boleh berjalan? Pandang itu sebagai satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tanam biji benih dalam tanah, bukan kata kita keluarkan ada tunas, tak, dalam tanah. Tanam dia tutup. Beberapa ketika kita tengok tunas keluar. Betapa hebat kan kejadian Allah. Semua yang berlaku kita boleh kaitkan dengan kejadian Allah. Tapi orang yang sombong, Allah akan hijabkan dia daripada menampakkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak COVID ni, ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah datangkan sedikit ujian, jentik hati kita supaya kita ni menjadi hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang tak nampak macam ni, tak nampak benda ni. Minta Allah jauhkan, teman-teman sekalian kan.
Baik. Kemudian ada satu lagi yang saya nak kongsikan. Sesuatu yang kita kena ambil perhatian. Mana lawan bagi sombong ni adalah merendah diri, tawadhu'. Imam Yahya bin Ma'in, seorang ulama besar dalam hadis, berkata, "Ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal sahibna 50 sanah maftakhara alaina bi syai'in mimma kana alaihi min as-salah wal khair." Tadi kita cerita tentang sombong. Lawan bagi sombong adalah merendah diri. Satu kisah, Imam Yahya bin Ma'in ini dia menyatakan bahawa tidak pernah aku melihat seseorang seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang mengasaskan mazhab Hanbali. Kami telah bersahabat dengannya selama 50 tahun. 50 tahun itu kan. Tidak pernah dia menyombongkan diri terhadap keelokan dan kebaikan yang beliau miliki. Diperakui oleh seorang ulama bahawa dia Yahya bin Ma'in ini bersahabat dengan Imam Ahmad ibn Hanbal 50 tahun berkawan, tak pernah nampak Imam Ahmad ibn Hanbal ni menampakkan kesombongan dia. Ni yang kita nak sangat-sangat dapat, teman-teman sekalian ya. Orang yang zuhud tetapi tidak tawaduk adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Tawaduk ni penting sangatlah. Kan? Dalam apa saja pun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kena sentiasa dalam keadaan tawaduk. Supaya kita kena ingat bahawa semua ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa pun yang kita nak rasa hebat. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Imam Syafi'i berkata, ni last bersila. Imam Syafi'i berkata, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu wa aktsaruhum fadlan man la yara fadlahu. Orang yang paling mulia ialah yang tidak pernah melihat kemuliaannya. Orang yang paling utama ialah yang tidak pernah melihat keutamaannya. Jadi kita, saudara mati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada perasaan mazmumah. Ini salah satu daripadanya, iaitu sombong dalam kita melalui kehidupan kita, urusan-urusan dunia dan urusan-urusan ukhrawi kita. Mudah-mudahan kita laksanakan semuanya itu dalam keadaan bertanggungjawab dan terhindar daripada perasaan sombong. Jadi mudah-mudahan begitulah jemaah mati Allah sekalian, dan mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Wallahu taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.